KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Hanif Miswan dan ini adalah Kemahiran Sukan Catur kita bawakan kepada anda semua dan ini adalah slot untuk aktif di Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua murid-murid, ibu bapa, penjaga, guru-guru dan para jurulatih yang mungkin menonton kami di mana-mana saja platform Didik TV KPM ini, kerana kami akan terus membawakan kepada anda pelbagai perkongsian dan ini episod terakhir bagi Kemahiran Sukan Catur. Banyak sekali telah pun diajarkan, banyak sekali proses pembelajaran dan juga ilmu baharu yang telah pun diberitahu kepada kita semua, terutamanya kan kepada semua yang bukan ataupun kuranglah berminat kepada sukan catur. Kita percaya dan kita harap selepas ini adanya episod Kemahiran Sukan Catur ini, semua boleh belajar dan semua boleh mula minat. Apatah lagi difahamkan dengan Kemahiran Sukan Catur ini, kita boleh bermain secara dalam talian. Kita boleh berjumpa dengan rakan-rakan baharu dan juga menguji kemahiran dan juga kepintaran kita dalam sukan yang penuh dengan muslihat, taktikal dan juga secara teknikalnya juga yang telah pun diajarkan. Jadi hari ini episod terakhir, kita akan bawakan kepada anda semua satu lagi konsep dan juga bagaimana cara sebenarnya untuk menamatkan permainan dengan nota kemenangan. Jadi kalau semua sudah bersedia, saya pun sudah sediakan papan catur ini kepada anda semua. Kita mulakan Kemahiran Sukan sekarang. Okey, kita masih bersama dengan Cikgu Rizal yang masih lagi khusyuk dan juga setia untuk mengajarkan kita berkaitan dengan sukan catur. Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Hanif. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Saya tengok cikgu memang sangat teruja apabila bercerita mengenai catur, tapi mungkin saya nak tanyakan cikgu juga terlibat secara langsung dengan pertandingan catur peringkat sekolah, peringkat MSSM dan sebagainya. Mungkin pada tahun ini, selepas daripada penularan COVID-19 dan juga pandemik ini, bagaimana sebenarnya pertandingan catur ini dipertandingkan di peringkat sekolah, cikgu? Semasa pandemik ini sebenarnya kejohanan catur masih lagi berlangsung tetapi secara dalam talian. Ya. Platform yang digunakan ialah web-based platform dan software dia ialah Tornado. Ya. Ya, saya. Jadi setiap pemain itu akan beraksi seperti biasa juga, pertandingannya cuma beza dalam talian lah, cikgu. Ya, dalam talian. Jadi bagaimana nak memupuk semangat pertandingan tu, cikgu? Maksudnya untuk semua berlaku jujur kan, mesti ada etika-etikanya juga, cikgu, bagaimana ya? Ya, betul, Hanif. Dalam pertandingan tersebut, kami bersama cikgu-cikgu yang lain mensyaratkan bahawa setiap pemain perlu memasang webcam. Okey. Ada dua angle yang diperlukan, iaitu angle di hadapan dan angle di sisi yang nampak skrin dan juga pemain itu sendiri. Angle di bahagian hadapan bertujuan untuk jika pemain tersebut ada minta izin ke toilet ataupun sebagainya, jadi angle di hadapan akan dipasang. Okey, maksudnya ada ketelusan lah dalam memastikan pertandingan itu. Okey, cikgu, ini episod terakhir Kemahiran Sukan Catur dan kita pun tak sabar nak tahu apakah isi pembelajaran untuk episod kali ini, cikgu. Ya, baik, Hanif. Kali ini lebih menarik, Hanif. Hanif pernah dengar perkataan endgame? Saya pernah, cikgu, memang seronok. Seronok? Untuk menyaksikan endgame tu tersebutlah. Ya. Bukan di panggung wayang ke? Panggung wayang, betul. Kebetulan tajuknya sama, Hanif. Endgame di dalam catur murid-murid sekian sebenarnya adalah satu permainan di peringkat penghujungnya, yang mana mereka sudah melalui bahagian awal dipanggil sebagai opening, bahagian kedua dipanggil sebagai middle game, bahagian ketiga dikenali sebagai end game. Di bahagian end game ni, maksud dia banyak buah yang dah habis, dah ditukar, dah dimakan sana makan sini dan tinggal 1-2 buah saja ni. Di end game ni sangat penting kerana ia juga akan menentukan sama ada keputusan itu pemain itu boleh menang ataupun tersilap sikit menjadi seri
Ataupun yang menakutkan sekali kalau kalah disebabkan oleh kecuaian ataupun pengetahuan yang kurang tentang in-game. Okey, baik. Sangat menarik cikgu. Jadi itu mungkin antara isinya dan ini adalah episod kemuncak bagi kemahiran sukan catur dan kita akan teruskan pembelajaran sekarang juga. Baik murid-murid sekian, Hanif. Di depan ni adalah kedudukan di mana in-game tu berlaku, bermulalah in-game. Yang mana buah banyak dah habis ni. Yang tinggal sini ialah satu saja pawn milik putih dan hitam tidak ada apa-apa. Jadi harapan untuk hitam ialah dia nak draw ni. Nak draw. Harapan untuk putih dia nak menang sebab dah ada satu pawn kelebihan yang nyata sepatutnya boleh menang. Okey. Jadi pengetahuan yang tinggi perlu ada supaya dia boleh realisasikan kemenangan tu. Okey. Dalam kedudukan ini, jika putih gerak, putih akan gerak king ke E6. Okey. Jadi black dia akan gerak ke kiri atau ke kanan. Maksud saya ke F8 ataupun D8. So mana-mana dia gerak, sebagai contoh ke F8. King putih akan ke depan dulu ke D7 dan kemudiannya Hanif. Saya percaya Hanif tahu bahawa putih sedang membuat dorongan untuk pawn terus ke depan promote menjadi queen atau sebagainya. Jadi inilah posisi yang dikendaki oleh putih untuk pawn ni dipromote menjadi queen. Saya untuk dah menang game lah. Baik ni, kita kembali balik ke kedudukan asal. King tu letak ke E8. Baik, jika pemain putih dia gelojoh dan tidak tahu apa yang saya tunjukkan tadi, jadi dia cuma tolak pawn sini. Yang mana dia boleh menyebabkan kekalahan. Tak boleh kata kekalahan. Actually dia akan jadi draw. Itu jadi draw. Peluang untuk putih menang sudah tertutup. Sangat rugilah. Bagaimana untuk dia buat? King putih, king hitam dia akan pergi ke E7. Kemudian apa-apa gerakan, tentulah king putih akan jaga pawn. Kalau dia lari tempat lain, pawn yang akan dimakan ke sini. Hitam akan turun ke bawah. Putih akan ke depan. Kat sinilah detik-detik draw itu berlaku. King hitam dia pandai ikut depan king putih. Cek berlaku di sini. King hitam dia tutup ruang bagi pawn tu untuk promote tadi. King putih memang tidak ada pilihan lain untuk jaga pawn tersebut. Tapi pada kedudukan ini, walaupun king hitam tu tidak ada ruang untuk bergerak, tetapi dia tidak diancam. Ini dikenali sebagai stalemate. Betul. Jadi game menjadi draw. Kat sinilah pengetahuan yang perlu ada untuk white. Dia dah ada kelebihan, dah ada satu posisi yang boleh menang. Jika dia abaikan kelebihan tersebut, menyebabkan dia terlepas peluang untuk menang. Jadi sepatutnya dalam situasi ini cikgu, kalau boleh tunjukkan sekali lagi apa yang perlu dilakukan tadi? Kita kembali balik ke kedudukan asal. Apa yang perlu putih buat? Putih berada di hadapan ini. Ini dipanggil sebagai istilah opposition. Opposition ni maksud berdepanan, berdepan-depan. Jadi opposition ini, white sekarang oppose black king, yang mana memaksa black king membuat gerakan ke kiri atau ke kanan. Kanan atau ke kiri. Jadi kita gerak, boleh? Gerak ke kiri. Jadi bila bergerak sama ada kiri atau kanan, ini membuka ruang kepada white king untuk maju ke hadapan, memberi lorongan untuk pawn pergi promote dan juga boleh memenang game tersebut. Faham. Kita kembali balik kedudukan asal ni. Dan satu lagi yang akan berlaku jika white dia gopoh ataupun tidak tahu tentang konsep tadi, dia gerak ke hadapan. Tadi kita gerak pawn depan dia. Sekarang ni kita tukar, king bergerak ke F6. Di sini black ada peluang untuk buat draw. Secara dia ialah, inilah dikatakan sebagai opposition tadi. Berdepan pula. Berdepan juga. Ini opposition. Sebentar tadi white
dia oppose black. Sekarang Betul. ni black oppose white. Ya. Jika black oppose white, maksudnya black dia ada kelebihan. Walaupun buah dia kalah, tak ada buah apa-apa, white dia ada satu pawn yang ada potensi untuk promote jadi queen. Tetapi disebabkan black dia lebih cerdik, membuat opposition kepada white, ini menyebabkan keputusan yang sepatutnya white menang dah jadi draw. Kita boleh teruskan. Walau macam mana penggerakan sekarang ni, black dia akan paksa untuk game ni menjadi draw ataupun seri. Okey. Sebagai contoh, pergi ke sini. So, Akan ikut. dia akan ikut. Pergi ke sini, dia akan ikut. Very good. Kalau ke sini, dia akan ikut balik. Dia akan oppose lagi. Ya. Jadi tak ada peluang langsung untuk white memberi lowongan bagi bidak dia ataupun pawn ni untuk promote ke hadapan. Okey. Hanif, Ya. sekarang ni kita lihat posisi yang seterusnya, yang mana white memang ada kelebihan satu queen, Okey. dan black memang tak ada harapan sebenarnya. Tapi black dia terus bermain, mungkinlah ada peluang untuk draw. Tapi white boleh menang dengan syarat bermain dengan tepat ataupun accurate. Okay. Ya. Jika di sini white gerak dulu, so white dia boleh pergi terus ke depan ni. Ini adalah checkmate. Okey. Okay. Pilihan lain untuk checkmate ialah queen ke E8 checkmate, begitu juga D8 dan C8 checkmate. Jika hitam gerak, hitam gerak dulu, hitam boleh buat sesuatu yang mungkin boleh menyebabkan stalemate ataupun seri kat Okey. sini. Baik, hitam gerak satu gerakan, sebagai contoh ke F8. Okey. Putih, jika dia tidak berhati-hati, dia gerak queen kepada petak E6. Kedudukan ini boleh menyebabkan draw position, sebab walaupun king hitam dia tak boleh gerak mana-mana. Okey, kalau kita fikir macam checkmate kan, tapi bukan kira checkmate sebab king tersebut tidak diancam. Pada kedudukan ini dikatakan sebagai stalemate ataupun draw position. Baik, murid-murid sekian, ni. Ya. Sekarang kita lihat, kita dah nampak tadi cara nak checkmate, tapi tak semua pemain hitam tersebut berfikir macam kita fikir. Sekarang ni saya tunjukkan macam mana pemain hitam, murid-murid, yang berfikiran lebih jauh daripada apa yang kita fikirkan. Okey. Baik, untuk pilihan yang ini seperti biasa, rook ke H8 mengecilkan ruang. King hitam dia pandai, dia tak ke belakang. Kalau ke belakang nanti ruang dia semakin sempit. Betul. Dia kejar rook. Okey. Jadi kat sini king putih rapatkan ke depan dulu. Dia kejar rook. Jadi yang ni pun rook ni kena dialihkan lah, jangan biarkan nanti kena makan. So, alihkan satu tempat mana-mana di hujung ni. Kemudian king hitam bergerak ke depan, king putih bergerak, king hitam bergerak. Okey. Jadi kat sini putih bagi rapat. Okey. Jika hitam dia gelojoh, dia bergerak berdepan dengan king macam ni, putih dia boleh memaksa hitam ke belakang ataupun ke ruang yang lebih sempit dengan cara rook A4 ke A8. Di sini king hitam dah tak boleh maju keluar. Ya. Jika dia tidak berdepan, sebagai contoh macam ni, kalau check macam ni saja, so king hitam boleh maju ke depan. Jadi ruang dia tu jadi besar dan susah untuk kita kurungkan dia untuk checkmate tadi. Betul. Jadi untuk pilihan tadi, okey, untuk kedudukan tadi sebenarnya di sini ni. Rook pergi ke A5. Jadi kena check, jadi king ni kena ke belakang. Okey. Kalau sebelum ni kedudukan macam ni, kalau tak ada ruang kosong dia terus checkmate kan. Betul. Tapi yang ni dia ada ruang ke belakang, dia akan undur ke belakang. Bagi contoh, undur ke belakang. King putih tak perlu berdepan, cuma kita berada di sebelah saja. Kalau depan ni dia boleh lari. Okey? Maksud dia lari ni kita tak boleh nak tolak rook ni untuk kurungkan dia. Jadi kita berada di sebelah saja. King putih gerak daripada D3 ke D4 supaya kalau hitam dia gerak yang sama, kita boleh kurungkan dia lagi. Tapi sebenarnya tak semua
pemain catur sebegitu. Ada yang pandai, dah nampak macam ni, dia pun lari ke sebelah yang lain. Okey, supaya susah nak kurung. Jadi putih boleh kejar dia. Seperti biasa kalau masa lagi depan dia akan terkurung, jadi dia lari ke tepi. Putih mengejar lagi kejar. Sampailah hitam tak ada pilihan lain, terpaksa berdepan. Jadi kita kecilkan ruang. Putih kecilkan ruang, menggerakkan rook daripada A5 ke A6. Hitam tak ada peluang lain, terpaksa mengurungkan dirinya sendiri disebabkan oleh kedudukan macam ni. Sebagai contoh, dia ke belakang. Setiasa putih dia boleh rapat. Okey, jangan rapat ke depan lagi, kita kena paksakan hitam rapat ke depan baru kita boleh kurungkan dia. So kita rapatkan ke tepi. Okey, jika hitam tak nak ke H2 ke depan, lepas tu kita kena dia akan pergi ke tepi ni. Tapi kita boleh kejar dia. Okey. Di sini hitam terpaksa gerak G7. Putih sekali lagi mengurungkan. Jadi hitam terpaksa ke belakang lagi. Sampailah satu tempat yang mana putih dia mudah untuk buat checkmate. Untuk kedudukan macam ni, putih terpaksa buat sesuatu supaya dia dapat berdepan dengan king hitam. So kalau dia buat macam ni, nanti king dia akan lari kan, dia ke G6 dulu. Okey, sebagai contoh. Dan jika king hitam dia cuai masa ni, terus boleh buat checkmate lah. Okey. Jika dia ke sini, ya, di tempat lain, okey, putih dia boleh buat kejar dulu sikit lah, okey. Kalau dia ke belakang ni, of course kena checkmate, dia akan lari sikit. Di sinilah kita tarik dulu rook ke H7. Kemudian kalau king hitam ke E8, yang mana kita tahu kalau kedudukan macam ni, kalau kita tolak sini tak checkmate lagi, dia boleh lari. Okey. Jadi kita delaykan satu gerakan. Okey, cara dia di delay dulu kat sini. Okey, dia ke belakang. Okey. So kat sini actually kena buat sesuatu lah sikit. Delay kat sana dulu. Okay, dia kena ubah suai supaya kedudukan yang macam saya tunjuk awal tadi berlaku. Ke sini. Tu delay sekali lagi. Kemudian dia bila dia terperangkat ke tepi sana, kejar lagi, dia terpaksa gerak satu lagi gerakan yang mana ni membolehkan white untuk buat checkmate. Terus ke rook ke B8 checkmate. Jadi yang ni panjang sikit lah ni. Betul. Oleh kerana pun ni adalah suatu endgame yang penting kerana ramai pemain catur amatur yang biasanya kurang mahir tentang endgame, king dan juga rook lawan single king macam ni. Dia tak pandai nak buat checkmate. Jadi inilah cara yang nak kata mudah tak mudah juga ni, tapi bila kita faham konsep kurungkan king tu, jadi kita boleh aplikasikan dalam permainan nanti, dalam tournament nanti untuk buat checkmate. Selagi tak checkmate, selagi itu game tu akan menjadi draw. Jadi inilah ilmu dia. Baik, murid-murid sekalian, panduan saya seterusnya untuk episod kali ini iaitu tentang endgame. Endgame adalah bahagian terakhir dalam satu-satu permainan catur yang mana sebelumnya adalah opening dan juga middle game. Ramai murid-murid yang selalu fokus pada opening dan juga middle game tanpa memikirkan atau belajar lebih banyak tentang endgame. Jadi, murid-murid ataupun pemain tersebut akan biasanya kecundang di peringkat yang lebih tinggi kerana peringkat yang lebih tinggi ramai pemain-pemain yang mengutamakan endgame kerana endgame merupakan asas untuk pemain catur itu pergi dengan lebih jauh. Jadi saya nasihatkan di sini untuk semua murid-murid yang bermain catur, bermain untuk bertanding, untuk memantapkan lagi kemahiran endgame anda supaya anda bersedia masuk ke pertandingan. Terima kasih.
Okey, kita betul-betul dah berada di penghujung untuk episod ke-6 Catur Kemahiran Sukan pada kali ini, dan kita nak ucap terima kasih banyak kepada Cikgu Rizal kerana sudi bersama dengan kita memberikan proses pembelajaran daripada permulaan sehinggalah kepada end game seperti tadi. Dan Cikgu mungkin di kali terakhir ini rangkuman Cikgu dan juga harapan lah untuk objektif pembelajaran buat mereka yang menonton Kemahiran Sukan Catur ni. Silakan Cikgu. Untuk episod baru tadi, Hanif, sebenarnya saya fokuskan kepada endgame, yang mana endgame ni pun adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam catur. Kerana kurangnya ilmu endgame, buah yang menang akan jadi draw, atau yang paling kita takut ialah jadi kalah lah. Oleh kerana pun yang saya tunjukkan tu adalah hanyalah di permukaan ilmu tu saja ni. Oleh kerana pun permukaan tu perlu digilapkan, perlu dikilatkan supaya nampak bersinar-sinar, barulah kita boleh mendalami ilmu tu ke bahagian dasar dia. Ya, betul. Cikgu, dan mungkin sedikit nasihat untuk dikongsikan kepada murid-murid yang menonton ini daripada episod pertama sehingga ke episod 6, bagaimana untuk menjadi seorang pemain catur yang baik, ataupun mungkin hanya untuk meluangkan masa dengan pemain catur, mula nak menanam minat ni, apa nasihat Cikgu? Silakan. Hanif dan juga murid-murid sekalian, bagi yang mana berminat bermain catur, yang pertama, masuklah sebagai ahli kelab catur di sekolah anda. Yang kedua, jika berminat untuk masuk bertanding, jangan rasa macam rendah diri ataupun rasa macam selalu kalah dalam permainan sebelum masuk bertanding. Walaupun pertandingan pertama yang murid-murid masuk, yang adik-adik murid-murid semua masuk kalah, tetapi daripada situlah menjadi sebagai pengajaran untuk adik-adik semua untuk terus maju. Lihat apa kesalahan yang dibuat dan cuba tajamkan lagi kemahiran dengan belajar catur. Sebenarnya untuk belajar catur ni tak mudah. Okey. Oleh kerana pun tak susah. Sebab itu bergantung kepada diri kita sendiri. Kita mesti belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau tak boleh cara satu, boleh guna cara dua. Kita ada di Malaysia ni sebenarnya banyak saja buku-buku catur. Di internet banyak saja sosial media yang mana mengkongsikan ilmu catur kepada kita, dan juga rakan-rakan kita juga yang mana minat main catur. Banyakkan sparring, banyakkan bermain. InsyaAllah daripada latihan ataupun permainan yang dibuatkan selalu menjadikan seorang pemain itu ataupun murid-murid sekian lebih baik daripada sebelumnya. Daripada situ, insyaAllah mungkin satu hari nanti anda akan menang dalam satu-satu pertandingan. Seperti mana yang saya dulu ni, sebenarnya masa saya sekolah rendah, memang main untuk kalah saja. Di sekolah menengah saya cuba bertekad. Kebetulan pada masa tu ni saya berkawan dengan seorang juara daripada Pahang. Nama kawan saya tu Muhammad Razali. Dia memang sangat power main catur. Saya main dengan dia selalu kalah hingga sampai satu tahap tu dah bulan 8, saya kenal dia bulan Januari. Pada masa tu saya ada peluang untuk menang pun masih lagi kalah. 2 minggu selepas nak hampir menang tu, barulah saya menang satu kemenangan daripada beratus-ratus game yang saya kalah. Seperti anda semua murid-murid sekian, jangan rasa rendah diri kalau kalah. Cuba daripada awal, mula-mula cuba berjinak hinggalah sampai satu tahap anda semua boleh jadi juara. Hingga saya bila dah masuk tingkatan 5, saya dapat nombor 6 saja ni. Tapi itulah kelayakan untuk mewakili Terengganu ke MSXM pada masa tersebut. Sangat memberi inspirasi pengalaman dikongsikan oleh Cikgu Rizal. Terima kasih banyak. Dan kita juga ingin menjemput anda semua untuk terus menonton kami di Kemahiran Sukan ini. Ada 6 episod secara keseluruhannya. Boleh belajar dari episod pertama sehinggalah ke episod ini untuk sekurang-kurangnya mempelajari teknik, pengetahuan dan juga kemahiran asas dalam sukan catur. Sekali lagi terima kasih banyak Cikgu. Saya juga nak ucap terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong kerana memberikan kami satu tempat yang sangat istimewa ini, lobi caturnya, sudut caturnya, kerana ini adalah sekolah yang memilih catur sebagai kebitaraan mereka. Okey, jadi Cikgu buat kali terakhirnya kita tinggalkan dengan tagline dan juga kata-kata semangat Cikgu. Silakan. Dengan harapan saya di sini untuk ini adalah sebagai titik tolak. Mungkin satu hari nanti di Malaysia akan lahirnya seorang Grandmaster. Betul. Jadi tagline saya,
melahirkan Grandmaster. Terima kasih, jumpa lagi. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM